العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, kita ada 18, patutnya ada 30 lebih ikut gabung. Okay. Jadi cikgu mulakan. Kita sambung pelajaran kita. Window. Alright. Sekarang cikgu paparkan, awak nampak tajuk mikroorganisma ke nampak dua paparan? Boleh seorang tuan respon. Awak nampak Mikroorganisma. maksudnya tak nampak benda lain selain itu lah? Tak nampak. Alright. Sebab cikgu tengah setting sebelah-sebelah ni Okay, jadi kita sambung kepada subtopik seterusnya. Sebelum itu, kita tengok kembali nota ringkas dalam buku SPSS ni, SPS modul yang sepatutnya pelajar dah ada Kalau tak ada tu cepat-cepat dapatkan di koperasi kalau tak silap Okey, jadi kat situ ini adalah peta iting apa yang pelajar sepatutnya tahu dalam bab ini. Okey, yang pertama, minggu pertama kita dah tengok jenis mikroorganisma. Yang pertama ni, jenis mikroorganisma ada berapa? 5. 5. Alright. So yang pertama virus, bakteria, alga, kulat dan protozoa. Okey. Dan setiap satu tu kita tengok ciri-ciri dia, cara pembiakan, cara pemakanan. Seterusnya kita sudah tengok faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma yang 5 tadi tu, iaitu antaranya suhu dan pH. Okay. Then last week kita dah tengok mikroorganisma yang berfaedah. Okay, kalau awak masih ingat, apakah contoh yang awak ingat sekarang bila cikgu tanya mikroorganisma yang berfaedah? Boleh bagi satu contoh? Kita buat revision pantas. Contoh, apa yang awak ingat? Mikroorganisma yang berfaedah. Yeast. Selain yeast. Yeast. Lagi. Itu dalam makanan kan? Lagi? Dah tak boleh ingat dah. Dalam perut lembu hari tu kan? So tengok baliklah. Mikroorganisma yang berfaedah. Okey, seterusnya mikroorganisma berbahaya ni kita tak masuk lagi kan? Mikroorganisma berbahaya. Rasa macam belum. Belum cikgu. Okey, itu yang berfaedah. Jadi kita sambung untuk hari ini mikroorganisma berbahaya, okey? Kalau itu kita tengok yang berfaedah. Okey, jadi ini adalah buku awak buku SPS. Jadi ada nota kat situ dalam bentuk perkataan okey, sentiasa ulang baca sebab bab 1 ni dia adalah banyak pembacaan. Okey, awak banyak kena hafal. Okey. So kalau tak baca, tak hafal, memang tak dapat jawab lah. Okay, sebab ini adalah dia punya topik biologi biologi banyak membaca. So selesaikan soalan nombor 3. Muka surat 3 hari tu dah suruh nanti
Tengoklah macam mana cara nak kumpul tu. Buat dulu 3 dan 4. Nanti mungkin cikgu gunakan Google Form. Okey, inilah dia yang cikgu cakap hari tu, eksperimen yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Itulah dia, sebab kita tak dapat nak buat. Jadi cikgu pergi seimbas lalu dulu. Okey, so apa yang akan dibuat dalam eksperimen tersebut? Okey, ini adalah awal eksperimen. Awak nampak apa dari awal eksperimen? Nampak? Mangkuk. Itu adalah piring Petri. Piring Petri, di dalamnya ada agar. Tahu agar? Agar-agar yang makan waktu raya tu. Okey. Okey, macam itulah. Okey, yang bernutrien maksudnya ada sumber makanan dan juga kultur bakteria. Maksudnya kita masuk ke bakteria dalam ni. Apa fungsi nutrien agak-agak? Kenapa mesti ada nutrien? Okey. Nak bagi bakteria tu hidup kot. Hidup. Sumber makanan lah kan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Mesti ada nutrien. Jadi kita masukkan bakteria dalam ni. Okey. Jadi pada akhir eksperimen kita tengok sebelum kita pergi kepada apa yang sedang dibuat kan. Awak nampak apakah dia tompok-tompok itu? Kiri sikit, kanan banyak. Itulah dia bakteria telah membiak, bertambah. Jadi kita tengok yang kiri ni sedikit. Sini ni banyak. Itulah dia pemerhatian yang kita sepatutnya dapat dalam eksperimen. Okay, so okay, sekejap Okey, situ. Pemerhatian sedikit atau tiada. Koloni ni maksudnya kumpulan lah. Kita panggil koloni kalau bakteria ni, kumpulan. Okey, sedikit. Sebelah kanan ni banyak. Okey, jadi kenapa jadi macam tu? Ini pemerhatian. Pemerhatian jadi awak kena mahir sekarang. Apakah pemerhatian? Benda yang nampak. Okey, benda yang nampak. Ini kita nampak lah. Nampak sikit, nampak banyak. Inference sebab kepada pemerhatian di atas. Kenapa kiri sikit, kanan tu banyak? Okey, jadi tak apalah, walaupun awak terdedah dengan jawapan ni, tak apalah, janji faham. Okey, yang pertama, kenapa kiri tu sikit? Jadi kemungkinan faktor airnya tiada. Tiada air. Atau dalam keadaan cahaya. Suhu. Dalam keadaan cahaya yang terang. Hari tu kita dah belajar mikroorganisma dia sukakan kawasan yang gelap. Lepas tu suhu. Suhu kosong ni dalam peti ais. Okey. Kenapa bulatkan dua? Ini sejuk, terlalu sejuk. Ini terlalu tinggi. Alright. Jadi antara 30-30 adalah sesuai. Jadi kenapa pH ada satu lagi. pH ni berasid. Asid ini alkali. Mikroorganisma perlukan medium neutral. Jadi inilah inference kenapa pemerhatian ini menunjukkan sedikit saja. Iaitu tiada kehadiran nutrien ataupun tiada kehadiran air, cahaya yang terang, suhunya terlalu sejuk ataupun terlalu tinggi, atau nilai pH-nya berasid atau beralkali. Kalau nak jawab, cikgu boleh jawab semua ke pilih salah satu? Okey, tengok pada soalan. Tengok pada soalan, contohlah dia tanya, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Jadi awak jawab dua lah. Dalam bentuk point tak apa, dalam bentuk ayat pun tak apa. Contoh dalam bentuk point,
Yang pertama, faktor cahaya. Yang kedua, faktor suhu. Ataupun awak jawab serentak faktor cahaya dan faktor suhu. Boleh juga. Okey, yang ni maksudnya keadaan-keadaan yang mungkin menyebabkan pemerhatian kita ni, kita dapati bakteria tu sikit. Kenapa? Kemungkinan dia air tak ada, cahaya terang. Ini adalah inference. Sebab kita tak buat lagi eksperimen ni. Kita buat inference dulu berdasarkan pemerhatian. Jadi yang kanan ni kenapa banyak? Jadi maksudnya banyak ni maksudnya bakteria mendapat keadaan ataupun keadaan yang baik untuk dia berbiak. Apakah keadaan yang baik itu? Faktor-faktor itu. Iaitu ada air. Tadi tak ada air kan? Tak ada air ataupun tak ada nutrien. Maka dia tak membiak sangat. Cahaya. Kenapa dia membiak terlalu banyak? Sebab dalam eksperimen yang sebelah kanan ni, dia diletakkan dalam keadaan gelap. Okey, maka dia membiak dengan banyak. Suhu. Jadi suhu yang sesuai tadi, alamak. Hilang ke paparan? Nampak ke? Okey. Suhu. Suhu yang sesuai adalah 30 hingga 37. Ini dipanggil suhu optimum. Optimum. Bukan Optimus Prime. Itu Transformers. Okey, nilai pH perlu dalam keadaan neutral. Ini adalah sebab-sebab kenapa sebelah kiri sikit, sebelah kanan banyak. Okey. Okey, jadi yang eksperimen sebenarnya kita kena buat dalam makmal nantilah. Bila dah boleh bersemuka. Okey. So yang penting awak dapat gambaran lah. Inilah dia eksperimen yang kita jalankan gunakan pyrrhopatry, masukkan bakteria. Lepas tu kita letak banyak tempat. Okey, kita letak dalam peti ais. Lepas tu kita letak tempat cerah, kita letak tempat gelap, kita letak mana dalam keadaan asid, dalam keadaan alkali, banyak faktor kita buat nanti. Okey. Right. So mungkin awak macam mana lah dijalankan kan. Okey, at least dapat nampak gambar ni kan. Pertumbuhan bakteria yang dikaji makmal nampak macam ni lah. Itu sepintas lalu lah cikgu terangkan. Okey, selepas tu berfaedah hari tu kita dah bincang. Okey, kegunaan pun sudah kan. Ni sudah. Okey. Mana penyakit? Dalam modul ini tak ada bakteria yang berbahaya. Kejap ya. Sudah tak ada. Sekejap, cikgu tengok buku teks sekejap. Buku teks, siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Ada tak kita belajar bakteria. Sebab ni silibus baru. Okey, bakteria berbahaya tak ada. Ada. Dia terus kepada rawatan. Okey, jadi maksudnya kita terus kepada pengawalan mikroorganisma. Okey. Maksudnya ini untuk mengawal kesan-kesan mikroorganisma yang kita tidak inginkan lah. Maksudnya mikroorganisma yang tak elok lah. Okey. Jadi yang pertama ini adalah silibus baru, teknik aseptik. So kena ingat nama teknik ini teknik aseptik. Untuk apa? Untuk mengawal mikroorganisma. Alright. Jadi apakah dia teknik aseptik tu? Okey. Teknik aseptik merupakan prosedur kesihatan untuk menghalang jangkitan patogen. Siapa tahu maksud patogen? Mungkin awak dah belajar dalam form 4. Form 4 ada ke? Macam tak ada. Senyap. Kalau vitagen tahu lah kan? Tak tahu patogen. Patogen ni adalah mikroorganisma yang berbahaya tu lah. Patogen. Okey. So, teknik aseptik ni untuk menghalang jangkitan daripada patogen tadi dengan menyingkirkan
patogen sedia ada Okey, dengan berkonsepkan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, kita tengok apa yang dibuat kat sini. Okey. So ini adalah kaedah pengawalan. Mencegah. Sebagaimana kita sekarang, kita keluar rumah, kita disarankan satu, memakai face mask kan. Satu lagi, sentiasa sanitize tangan. Itu adalah pencegahan lah. Maksudnya dengan sanitize kita mencegah kemungkinan kalau adalah virus COVID-19 tu kita terpegang, bila kita sanitize, dia menghalang, dia membunuh virus tersebut dan dia menghalang kita dijangkiti lah. Sebab tu pentingnya kita sanitize tangan ataupun sabun tangan selalu. Itu adalah teknik mencegah lebih baik daripada merawat. Teknik aseptik. So, kita kena tengok, kena tahu apakah teknik-teknik mencegah tadi. Yang pertama, pensterilan. Okey, pensterilan ni banyak di di hospital-hospital. Alat bedah kan. Alat bedah dia bukan pakai buang. Lepas bedah dia perlu sterilkan. Steril tu maksudnya membunuh semua mikroorganisma. Cara dia. Okey, cara dia kat sini digunakan sinaran ultra ungu. Okey. Sinaran yang sebagai contoh, sinaran ultra ungu ni seperti adalah sinaran matahari. Sinar X adalah sinar yang X-ray tu. Okey. Sinar gamma ni adalah satu bahan radioaktif. Bahan radioaktif yang memusnahkan bahan DNA. DNA ni adalah apa yang terkandung dalam bakteria tadi. Dan juga virus. Genetik, bahan-bahan genetik bakteria. Okey. Jadi, pensterilan menggunakan kaedah penapis mikron ni ada gunakan sinaran. Sinaran apa? Ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Macam mana? Dia musnahkan bahan genetik. DNA. Maksudnya, bila bahan genetik musnah, bakteria tak boleh membiak lah. Okey, itu yang pertama. Pensterilan. Okey. Okey. Yang kedua, sabun. Okey, sekarang kan kita digalakkan sabun. Okey, sabun tangan selalu ataupun sanitize tangan selalu. Okey. Silap tadi ni dah banyak contoh. Susah pula tak ada betul point ni Yang pertama steril. Ini steril. Mana steril tak ada kat sini. Yang pertama penapis mikro. Ni yang pertama. Alright. Ini penapis mikron. Okey. Lepas tu kita ada sabun. Ini yang kedua. Nak nampak contoh-contoh tu First. Okey. So bagaimana sabun berfungsi? Dia menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit. Walaupun sabun biasa. Dia boleh menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit. Okey. Kemudian kita ada autoclave. Dalam gambar ni. Dalam gambar ni kita ada autoclave. Nampak macam apa tu? Macam periuk kan? Okey. Jadi autoclave dan periuk tekanan ni dia konsep samalah. Menggunakan suhu air yang tinggi. Okey, bila air yang tinggi, ni yang ketiga autoclave dan periuk tekanan. Periuk tekanan ada macam-macam sekarang brand kan. Okey. Jadi periuk tekanan ni tekanan dia tinggi boleh mencapai 130 darjah Celsius. Kalau air mendidih 100 darjah Celsius. Maksudnya lagi panas daripada air mendidih. Okey. So pada suhu 130 darjah Celsius ni semua mikroorganisma termusnah. Termasuklah dia punya spora. Spora ni dia punya yang kaedah pembiakan dia tu. Okay, kita masak air dalam suhu 100, kemungkinan ada mikroorganisma yang tahan 100. Kemungkinan lah. Tapi biasanya dah dapat matikan semua. So, bila kita gunakan autoclave dengan periuk tekanan, dia lagi hebat. Sampai 130 darjah
Celsius. Okay, so itu namanya pensterilan. Okay. Cikgu ulang, pensterilan ada berapa? Pensterilan ada penapis mikron, dia menggunakan sinaran. Okay. Sekejap, kenapa senyap semua ni? Tak terputus Okay. Alright. Ada, Okay ada. Ada ingatkan terputus. Okay. Jadi sekarang awak nampak macam susah sebab dalam bentuk apa tu, karangan macam ni kan. Jadi sekarang cikgu mudahkan, awak ingat dulu dia punya kaedah utama. Kaedah utama dia satu, pensterilan. Okey, kemudian kita ada pendidihan. Okey. Lepas tu kita ada antiseptik. Lepas tu kita ada disinfektan macam Clorox. Okey. Tadi kita ambil masa lama pada steril sebab dia banyak. So yang pertama ini semua ni adalah pensterilan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 ni semuanya pensterilan. Penapis mikron tersilap tadi. Penapis mikron ni bukan sumber cahaya. Penapis mikron yang pertama tadi. Lepas tu dia cerita sinaran. Sinaran ni macam sinaran X-ray yang awak X-ray bila tulang patah. Semua tu sinaran lah. Okay. Sinaran radioaktif yang boleh membunuh kuman, mikroorganisma. Okay, lepas tu sabun, periuk tekanan dan autoclave ni semuanya pensterilan. Jadi awak nak baca detail, semua sinilah. Itu pensterilan. Okay, yang kedua pendidihan. So apa beza pendidihan dengan periuk tekanan tadi? Periuk tekanan tu dengan autoclave suhu dia sampai 130. Okay. Tapi pendidihan hanya mencapai suhu 100 darjah Celsius. Apa masalah dia kat sini? Pendidihan. Okey. Pendidihan dia tak dapat bunuh spora. Okey. Pendidihan air pada suhu 100 dapat membunuh mikroorganisma kecuali spora. Spora tu dia punya ejen untuk pembiakan dia tu lah. Okey. Jadi tidak boleh terhapus sepenuhnya dengan pendidihan. Jadi peralatan bedah semua tu dia perlu gunakan steril lah, pensterilan. Tak cukup untuk rebus dalam air saja. Lepas tu ni ada dalam first aid kits dalam apa tu, alat bantu kecemasan tu kan. Iodine untuk apa? Untuk dituangkan pada luka-luka kan, ataupun disapu pada luka. Tujuan mencegah pertumbuhan bakteria. Sebab itu first step, bila terluka kita kena sapu dengan antiseptik cepat-cepat sebab nak mencegah pertumbuhan bakteria. Okay. So bakteria lah yang akan menyebabkan nanah semua tu. Kalau tak dijaga luka-luka dia boleh jadi nanah sebab dah jadi pertumbuhan bakteria, aktiviti bakteria. Okay. So contoh yang ada dalam first aid kits peti rawatan keselamatan tu, okay, kita ada larutan iodine berwarna purple. Okay, dan ini kalau pergi hospital ubat kuning. Okay, kalau ada luka-luka ada ubat kuning kan. Tu namanya acrylamycin. Lepas tu ada alkohol. Alkohol yang kita gunakan sekarang sebagai sanitizer. Sanitizer perlu ada sekurang-kurangnya 70% alkohol. Kalau kurang daripada 70%, tidak mencukupi. Berdasarkan kajian lah. Sebab tu awak kena tengok bila beli, contoh pun tak ada kat sini. Bila beli hand sanitizer tu, pastikan dia mengandungi 70% ke atas. 70 hingga 75% alkohol. Okay. Jangan kata haram pula pakai. Itu untuk kegunaan tangan tak ada masalah. Yang haram tu yang memabukkan. Yang apa tu dalam arak. Ni untuk tujuan perubatan. Okay. Okay. Dan last one adalah famous ni kat rumah ni, Clorox. Ini dipanggil
infektan. Okey, pembasmi kuman. Cecair pembasmi kuman. Memusnahkan patogen. Cuma ini adalah bahan kimia sebenarnya tak elok untuk kesihatan kita. Jadi kalau nak guna pastikan awak tutup lah hidung dengan face mask sebab ada bahan kimia kat situ tapi dia berfungsi untuk memusnahkan patogen. Apa dia patogen tadi? Mikroorganisma yang jahat. Bakteria jahat. Mikroorganisma. Okay, lebih tepat mikroorganisma. Sebab ada virus kan. Okay. Pada benda bukan hidup. Tak boleh awak pakai Clorox untuk tuang pada badan awak kan. Gatal-gatal lah ada kuman ni. Tiba-tiba letak Clorox. Habis jadi putih. Bukan jadi putih sebenarnya. Sakit lah nanti. Jadi Clorox ni untuk benda bukan hidup seperti pakaian ataupun dinding toilet, lantai toilet dan kolam renang. Sebab tu bau klorin kan. Bila kolam tu ditukar air, dia masukkan klorin. Bila awak masuk kolam, awak akan rasa klorin. Tujuan klorin untuk memusnahkan patogen. Alright. So ada berapa kaedah mencegah? Empat. Pertama, pensterilan yang panjang ceritanya tu. Pensterilan, pendidihan, antiseptik dan disinfektan. Okay. So baca setiap satu balik lah. Yang panjang sikit adalah pensterilan. Ada beberapa kaedah pensterilan. Cikgu banyak kali tersilap tadi sebab dia buat bentuk karangan. Okay. Patut buka PowerPoint je tadi. Okay, seterusnya.